Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Fazril Hisham Afandi dalam Berita Pagi Sarawak. Pengurusan strategik dan pemerkasaan polisi yang dilaksanakan oleh Kerajaan Sarawak berjaya mengekalkan kawasan litupan hutan seluas 7.65 juta hektar atau 62% daripada keluasan negeri ini. Sarawak juga merupakan penyumbang terbesar kawasan litupan hutan di Malaysia iaitu sebanyak 42.4% daripada 18.05 juta hektar keseluruhan kawasan berhutan di negara ini. Kempen penghijauan Sarawak salah satu usaha untuk mengekalkan dan meningkatkan kawasan litupan hutan di Sarawak. Jabatan Hutan Sarawak setakat Oktober tahun lepas berjaya menanam lebih 29 juta pokok selari komitmen untuk menanam 35 juta pokok melalui kempen berkenaan. Sarawak juga telah menetapkan 5 lagi kawasan daratan untuk diwartakan sebagai kawasan terlindung sepenuhnya TPA bagi mencapai sasaran 1 juta hektar menjelang 2025. 5 kawasan berkenaan adalah Taman Negara Tutuh Apoh, Rizab Semula Jadi Bukit Lima, Taman Negara Kubah, Rizab Semula Jadi Matang dan Taman Negara Bako Buntal Bay. Kesemua kawasan itu sudah pun di peringkat pewartaan awal dan dijangka menyumbang kepada pertambahan keluasan kawasan daratan yang diwartakan sebagai TPA. Sebanyak 67 TPA telah diwartakan dan dikawal selia oleh Perbadanan Perhutanan Sarawak SFC dengan jumlah keseluruhan kawasan seluas lebih kurang 2.12 juta hektar. Projek Ikan Sangka Persatuan Nelayan Kawasan PNK Lawas di Kampung Nur Islam Laut Kuala Lawas bakal memberi manfaat dalam sektor akuakultur iaitu ternakan udang putih dan tilapia. Inisiatif tersebut merupakan sebahagian daripada program Community at Score Rekoda yang melibatkan Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia dan PNK Lawas. Projek Lima Sangkar itu menggunakan sistem tangki super intensif. Objektifnya bukan hanya terhad kepada penghasilan ternakan sehingga 1 tan setiap sangkar dalam tempoh 4 bulan, tetapi juga mampu meningkatkan produktiviti, memaksimumkan kecekapan ruang, menggalakkan pemuliharaan alam sekitar dan memastikan operasi yang mesra pengguna. Pengarah Agensi Pembangunan Wilayah Utara NRDA Datuk Ubaidullah Abdul Latif bersama pengurus PNK Lawas Basran Sakmat baru-baru ini telah turun padang untuk melihat sendiri perkembangan projek tersebut dan menilai kebolehsanaan teknologi yang digunakan. Inisiatif berkenaan yang bermula September tahun lalu bertujuan untuk memartabatkan ekonomi masyarakat tempatan. Projek itu dipantau rapi PNK bagi memastikan kelestarian dan kualiti program. Pusat Jantung Sarawak telah menerima sumbangan dana RM100,000 daripada Yayasan Jantung Sarawak untuk ujian genetik penyakit kardiovaskular. Sejak dimulakan pada 2021, ia telah memberi manfaat kepada 58 pesakit termasuk 8 kanak-kanak. Pakar perunding kardiologi Dr. Un Yenji berkata dana itu bertujuan untuk memberi subsidi atau menaja pesakit dari golongan berpendapatan rendah supaya ujian genetik boleh diakses oleh semua. Katanya di Pusat Jantung Sarawak, penyakit kardiovaskular yang diwarisi paling biasa dilihat adalah kardiomiopati hipertropik. Ia adalah penyakit yang menjejaskan otot jantung menyebabkannya menebal secara tidak normal. Ramai dalam kalangan pesakit adalah individu sihat yang tidak menunjukkan gejala. Ujian genetik boleh membantu mengesahkan diagnosis penyakit tersebut. Di Pusat Jantung Sarawak, ujian genetik dihantar kepada syarikat yang berpengkalan di Amerika Syarikat. Ia melibatkan kos sehingga RM1,900 untuk ujian genetik bagi seorang pesakit. Kulit yang keras, gigi yang tajam dan pakar memburu dalam air. Tidak perlu diperkenalkan lagi, buaya memang reptilia berbahaya. Walaupun bukan ancaman utama kepada manusia, namun membimbangkan jika populasinya berkembang tanpa kawalan dan bebas hidup antara manusia. Wartawan Syarikin Bahrin ada laporannya. Dengan tekanan gigitan mencecah 3 hingga 10 tan, jarang sekali yang selamat. Kes yang melibatkan serangan melibatkan kanak-kanak berusia remaja dan kanak-kanak lah 20 tahun ke bawah. Kebiasaannya hampir ke semua kes berakhir dengan kematian. Apabila dalam cengkaman, peluang untuk diselamatkan pula amat tipis. Boyak ni, kami pun angkat palak nangga boyak yo dam lejok nompat nekam palak tujuh kami. Ada tali jalur, jadi target tali jalur.
tarik tali lalu, tarik top lalu putus tali lalu timbak ke sini. Setiap operasi pemburuan pula bagaikan bertempur dengan komunis. Setiap sesi ini memang kita perlu berada di bot. Mereka ada menggunakan senjata api ya bagi menjamin keselamatan anggota-anggota penyelamat yang lain. Ini kisah bujang senang di Sarawak yang kini saiznya hampir mencecah 25 batalion dan tahun ini reptilia itu meragut 6 nyawa di Sarawak. Menyedari risikonya, kerajaan terpaksa bertindak balas. Sudah meningkat kepada tahap yang membahaya dan kita mengambil tindakan. Pertama, menyediakan poster-poster di papan tanda di tempat-tempat yang ternampak buaya yang tinggi, jumlah yang tinggi. Keduanya, we want to create a crocodile free zone. Lebih membimbangkan lagi, ia semakin berani menceroboh ke populasi manusia pada musim banjir. Malah tular satu video 2 tahun lepas memaparkan seekor buaya sedang enak melapah seekor kucing di Satok. Buaya ni banyak-banyak berada di berdekatan dengan jeti dan berdekatan dengan muara sungai. Apa yang ada di muara sungai ni ialah haiwan ternakan yang dibiarkan bermain di kawasan muara sungai. Tidak kira haiwan ternakan atau sampah, reptilia ini pasti menghampiri apabila lapar. Semua tembak ajalah, bunuh aja buaya. Sebab banyak dah mangsa di bahamnya di kawasan Pombolnya Buta. Menyedari mustahilnya asimilasi antara manusia dan buaya, Perbadanan Perhutanan Sarawak SFC telah memasang 213 papan tanda amaran di seluruh negeri. Papan tanda macam ini banyak dipasang oleh SFC di tepian sungai di seluruh Sarawak bagi memberi amaran kepada orang ramai akan bahayanya buaya, namun nampaknya kurang berkesan. Mungkin hanya dianggap sebagai papan cadangan, dua lokasi mempunyai papan amaran ini menyaksikan tragedi berdarah. Muhammad Adami Mokhtar di Trombol pada Mei 2022 dan Muhammad Fakrul Zaini 24 Disember lepas di Semeriang Aman. Mana-mana aktiviti air berdekatan adalah bersiko akan diserang. Sebab tu kita pasang sebagai tanda amaran. Oleh itu, masyarakat seharusnya lebih peka akan peringatan yang bukan saja dipapar melalui papan amaran tetapi juga media sosial SFC. Langkah menangkap atau menembak mati buaya dilihat bukanlah penyelesaian tuntas apabila terjadinya konflik manusia dengan reptilia itu, kerana siri serangan sang bedal ini masih berlaku terutama terhadap penduduk yang tinggal di kawasan habitat buaya. Syarikin Bahrain, RTM. Sebanyak 15 saman dikeluarkan Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Cawangan Miri kepada pengguna jalan raya melalui ops harian yang dilaksanakan di Jalan Bakam Miri Rabu lalu. JPJ Negeri Sarawak dalam kenyataan di Facebook berkata antara kesalahan yang dilakukan tidak memakai tali pinggang semasa memandu, tayar dan cermin gelap tidak mengikut spesifikasi serta pengubahsuaian kenderaan yang tidak dibenarkan. Semasa operasi tersebut sebanyak 78 kenderaan telah diperiksa. JPJ sentiasa memberi peringatan kepada pengguna jalan raya agar memastikan kenderaan yang digunakan mematuhi undang-undang yang dibenarkan. Penguatkuasaan secara berfokus akan sentiasa dilaksana dalam memastikan pengguna patuh kepada peraturan dan undang-undang sedia ada. Berita Pagi Sarawak berakhir di sini. Seterusnya ikuti Stadium RTM selepas ini untuk perkembangan sukan tanah air dan antarabangsa. Saya Fazril Hisham Afandi dari Sungai hingga Segara, Palestin pasti merdeka.